jumlah para anbiya. Ini hak pandangan muktamad. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdahulunya bicara berkaitan dengan wajib atas mukallaf mengenal akan Rasul, mengenal akan sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Kemudian didatangkan apakah makna Rasul, kemudian apakah makna Nabi. Rasul manusia yang laki-laki lagi merdeka, itu Rasul yang diturunkan oleh Allah akan firman kepadanya, yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ni daripada hukum, sama ada hukum i'tiqad usuluddin atau dan juga hukum furu' syariah daripada ibadah. Setakat ni Rasul dan Nabi sama aja. Kemudian yang membezakan Rasul dengan Nabinya, Rasul dan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan Rasul dengan menyampaikan hukum itu, hukum i'tiqad ke, hukum furu' agama ke, kepada ummahnya. Dan jikalau tiada disuruh menyampaikan dia, maka iaitu Nabiyun jua, bukan Rasul. Jadi hak takrifan Rasul, manusia laki-laki merdeka yang diwahyukan oleh Allah. Sampai setakat tu Rasul sama, Nabi sama. Yang beza antara Rasul dengan Nabinya, Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum kepada umat Rasul. Adapun Nabi tidak disuruh menyampaikan. Nabi tidak disuruh menyampaikan. Nabi hanya setakat beramal untuk diri Nabi sendiri. Nabi tidak diperintah menyampai, tidak diperintah tabligh. Nabi hanya diperintahkan tabligh, menyampaikan hanya setakat beritahu kepada kaum mereka bahawa mereka telah dilantik oleh Allah sebagai seorang Nabi supaya dimuliakan oleh kaum dia. Setakat tu je. Kemudian Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintah oleh Allah, tidak disuruh oleh Allah untuk menyampaikan hukum kepada umat. Jadi bezanya setakat menyampai Rasul, tidak diperintah menyampai Nabi. Hak kata manusia laki-laki merdeka yang diwahyukan oleh Allah, setakat tu sama antara Rasul dengan Nabi. Cuma dia Rasul disuruh menyampai, Nabi tidak disuruh menyampai. Kemudian apabila Nabi tidak disuruh menyampai, Rasul disuruh menyampai, yang mana Rasul tu sendiri adalah seorang Nabi, tetapi Rasul tu ada seorang Nabi, tapi Nabi tidak semestinya Rasul. Sebab tu dia kata Rasul khusus, Nabi umum. Rasul khas, tertentu kepada yang disuruh menyampai. Adapun Nabi umum, yang disuruh menyampai Nabi juga, Nabi dan Rasul. Yang tidak disuruh menyampai Nabi juga, bukan Rasul. Jadi maknanya Nabi umum. Hak disuruh menyampai pun, hak disuruh menyampai pun Nabi, yang tidak disuruh menyampai pun Nabi. Tapi yang disuruh menyampai Nabi serta Rasul. Adapun Rasul hanya khas, hanya tertentu kepada yang disuruh menyampai. Jadi maknanya tiap-tiap Nabi mestilah Rasul, dan tidak semestinya tiap-tiap Rasul ialah Nabi, dan tidak semestinya Nabi itu adalah
rasul. Faham tak tu? Ni hak kita mengelepah. Kemudian Syekh Muhammad Zing Syekh ni kadang-kadang tukar semua. Tukar nama Syekh. Syekh Muhammad Zing tu hak subuh tadi kitab Bidayatul Hidayah. Sebab hak subuh tadi dengan hak maghrib ni sama je. Samanya kok mana? Syarah bagi matan Ummil Barahim. Syarah bagi matan Ummil Barahim. Pagi tadi kuliah subuh di Masjid Nibong Haji Pak. Nak sebut nama Haji Pak lah. Nanti Masjid Nibong kita panggil Masjid Haji Pak. Jadi kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zin. Pada mensyarahkan matan Ummil Barahim. Kita maghrib ni Aqidatun Najin karangan Syekh Zainul Abidin. Pada mensyarahkan, pada menghuraikan matan Ummil Barahim juga. Matan yang sama. Tapi hak kitab Bidayatul Hidayah tu kira pendek sikit. Aqidatun Najin ni tebal lah. Kalau kira-kira nak banding kok dekat 3 kali ganda jugalah, 2 kali ganda, 3 kali ganda jugalah tebal hak Aqidatun Najin daripada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi hak Syekh Zainul Abidin ni nak datangkan pula berkaitan dengan bilangan Nabi dan juga bilangan Rasul. Sebenarnya dalam kitab kita ni siapa ditajuk bicara Rasul, panjanglah didatangkan berkaitan dengan bilangan Nabi dan juga bilangan Rasul di muka surat 69. Kalau haji di surat 97, kena cari ke Haji Zul. Haji Zul 97. Sebab Haji Zul dia istimewa sikit, cetakan dia lain. Haji Zul ni 97. Kalau hak kita pakai ni muka surat 69. Di situ telah pada pembicaraan, bermulanya pembicaraan berkaitan dengan Rasul. Selepas habis bicara berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah 20. Disusuli pula dengan lawan kepada sifat yang wajib 20. Kemudian disusuli pula dengan burhan, dengan dalil bagi tiap-tiap satu sifat. Jadi di matan Ummil Barahim ni dia lain sikit dah. Dia biasa kita kalau kitab Faridatul Faraid contohnya, kita biasa duk mengaji kitab kecil tu, sifat yang pertama sifat wujud, terus pergi kepada sifat mustahil, terus pergi kepada burhan dalil atas sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Pindah pada sifat yang kedua, sifat kidam. Kemudian sifat hak mustahil, lawan kepada sifat kidam, iaitu baharu. Kemudian diakhiri dengan dalil Allah bersifat dengan sifat kidam. Selesai. Berpindah pada sifat baqa. Adapun matan Ummil Barahim, dia mulai dengan sifat wajib. Sifat mustahil tidak didatangkan, tak datang dulu mula-mulanya. Sifat wajib yang pertama wujud, yang kedua kidam, yang ketiga baqa. Panjang huraian bagi tiap-tiap satu sifat sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Beres 20 sifat wajib, barulah pergi kepada lawan kepada sifat wujud. Panjang dicerita, lawan kepada sifat baqa, lawan kepada sifat sifat-sifat wajib sampai ke 20 habis. Barulah dimulai pula adapun dalil sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis pergi pula adapun dalil bagi sifat kidam Allah. Kemudian adapun dalil bagi sifat baqa Allah. Dia gitu. Jadi termasuklah sampai kepada terakhir muka surat 68 tu
dalil sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala di muka surat 68. Kemudian bermulalah di barisan bawah 68 tu nak masuk pula kepada cerita bab kenabian. Selesai dah cerita bab uluhiyah ketuhanan, nak masuk pula kepada hak nabawiyah kenabian. Dan dimulai bawah tu surat 68, maka ada pun rasul itu manusia yang diwahyukan oleh Allah kepada dengan syarak dan disuruhkan dengan menyampaikan dia kepadanya, menyampaikan dia kepadanya kepada umat. Dan jika tiada disuruh menyampaikan, maka iaitu nabi juga bukan rasul. Maka tiap-tiap rasul itu nabi, dan tiada nabi itu rasul. Dan nabi umum, dan rasul itu akhasu khas, yakni tertentu kerana tiap-tiap rasul itu nabi, dan tiada tiap-tiap nabi itu rasul, hanya setengah jua. Dia ulang balik tu. Pak kita cara tadi tu. Tapi saat ni tu rekah je lah. Kemudian di surat 69 didatangkan berkaitan bilangan. Tu panjang sikit lah. Hal ni oleh kerana dah masuk dah bicara mengenal akan sifat yang wajib bagi rasul, sifat yang mustahil bagi rasul, sifat yang harus bagi rasul. Cerita dulu rasul ni siapa. Walaupun tak sampai lagi tepat sampai pula musa 68 69 tu itulah. Biasalah kitab pun berulang-ulang, orang mengajar pun berulang-ulang, begitulah. Bila berulang-ulang maka kejap. Iza taqarrara taqarrara. Bila berulang-ulang maka kejaklah. Faham ni? Tambahan pula kita duk main pesel-pesel kampung ni, tambah sama telah lah. Ulang, suruh ulang lagi. Ulang, suruh ulang lagi. Ulang dah tu tanpa disuruh. Ulang dah tanpa disuruh. Lepas tu ulang, disuruh ulang lagi. Mana? Ke kita ni tak berapa tu benok dia kerik sangat ulang-ulang, dia kata dia orang benok kan. Yelah, hok tempat hok poin tu, tempat hok banyak terpeso memang saya akan ulang lah. Tempat hok banyak terpeso memang saya akan ulang. Tapi tadilah kita hanya kodak kapung, memanglah kita akan ulang. Memanglah ada orang dia tak ulang. Ni tengok molek ni payah ni. Tengok molek payah ni. Saya royak sekali je ni saya dah ulang dah. Dia royak awal-awal gitu. Orang ngajar dia tahu dah ni payah sikit ni. Kena tupu molek, kena perhati molek. Sebab apa payah ni? Saya dah ulang dah. Sekali ni saya royak. Lalu dah awal-awal. Memang tak ulang sungguh lah. Tapi cepat habis kita. Cepat habis kita. Jadi sini pun dicerita bab rasul dan nabi serta bilangan. Hak panjangnya di surat 68 dan 69 adalah bilangan anbiya, bilangan sekalian nabi-nabi pada qaul yang muktamad, qaul yang sahih. Tiada seorang mengetahui akan hingganya, akan sakatangnya. Berapa sebenarnya jumlah para rasul, para nabi, para anbiya. Ini hak pandangan yang muktamad. Bilangan rasul, bilangan nabi dan juga bilangan rasul tidak dihinggakan, tidak diletak berapa jumlah. Hanya setakat kita beriman secara ijmal akan sekalian nabi-nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah, yang jumlahnya hanyalah Allah yang mengetahui. Gitu. Itu pandangan yang muktamad, pandangan yang sahih. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan bahawa dalam surah Ghafir ayat yang ke-78 Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Tuhan kata,
sesungguhnya kami, yakni Allah, mengutuskan rasul-rasul sebelum daripada engkau ya Muhammad. Setengah daripada rasul-rasul ni kami cerita kepada engkau ya Muhammad, dan setengah rasul-rasul ni kami tidak cerita kepada engkau ya Muhammad. Jadi maknanya berapa jumlah Nabi pun tak tahu, sebab Allah hanya cerita sebahagian rasul-rasul kepada Nabi kita, dan Allah tidak menceritakan sebahagian lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pandang muktamad, tidak seorang pun mengetahui akan hingganya akan sakatan para anbiya dan para rasul. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan yang muktamad, pandangan yang sahih. Tetapi adalah setengah daripada riwayat, tapi riwayat hadis ni mutarik lah. Ada yang jumlah bilangan tu yang tak sama. Jadi hadis ni sebahagian adalah hadis yang dhaif, hak menyatakan berapakah jumlah para anbiya, para rasul tak kala ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan para anbiya dan para rasul. Ada hadis yang Nabi jawab, tapi hadis itu kebanyakannya hadis yang dhaif. Sebab itulah pandangan muktamad diambil, mana tidak dihasarkan, tidak dihinggakan berapakah jumlah para anbiya dan para rasul. Tetapi adalah setengah daripada riwayat menghinggakan banyak para anbiya ni, bilangan anbiya mana, iaitu seketi. Ada kadang-kadang baca dengan sekati. Setengah guru dia kata tak betul sebut sekati tu, dia kena sebut seketi, bukan sekati macam kati tahir tu. Tak tahu kati tahir tau. Kati tahir, lepas tu kaki inci. Kemudian satu kaki berapa tahir? 16. Satu kaki 12 inci. Kalau 16 12 tu tukar. Lepas tu tanya selu-selu. Tanya selu-selu. Sebab yelah, ingatlah ada hak 16, ada hak 12. 16 tahir satu kaki, 12 inci satu kaki. Tu. Bukan kati ni, seketi. Seketi 2 laksa 4,000. Ni. Ni hak masyhur. Tapi ini bukan pandangan muktamad. Seketi 2 laksa 4,000. Itu hak para anbiya. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu, daripada seketi 2 laksa 4,000 tu 313 orang. Seketi berapa? Seketi 100,000. Seketi 100,000. 2 laksa 20,000. Tu baru pandai. 20,000 kemudian 4,000. Maknanya 100,000, 20,000 dan 4,000. Berapa? Fikir sendirilah. 100,000, 20,000 dan 4,000. Mana? Susah pula beritanya. Dah berapa jumlah? Jumlah 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Dah berapa? 124,000. 124,000. Dia kita kan biasa kan. Laksa tu kita biasa. Padahal ni laksa ni bukan laksa laksang tu. Jangan pergi mikir makan pula sini ni. Kita bukan makan ni. Laksa ingat ke laksang tau. Laksa ni kita biasa dengar tahlil 7 laksa. Biasa tak dengar? Mana senyum? Tak payah dengar. Tahlil 7 laksa. Yang mana tiap-tiap kita ni kena ada di kita ni tahlil sekurang-kurangnya 7 laksa. Tahlil 7 laksa ni akan menjadi penebus kita di alam barzakh sampailah ke hari akhirat. Tahlil 7 laksa.
Mana tahlil 7 laksa? 70,000 la ilaha illallah. Kelebihan dia menjadi penebus kepada kita di alam barzah sampai ke hari akhirat. Tiap-tiap kita ni kena ada tahlil 7 laksa. Mana kita masing-masing? Ada tak lagi tahlil 7 laksa? Ada bukan satu hari. Mana seumur hidup kita tu di catatan amal kita mesti kena ada tahlil 7 laksa. Sebab tu biasa kalau saya ngaji pondok dulu kurang-kurang tiap-tiap lepas subuh, ni zikir syariah. Tiap-tiap lepas subuh tunggu akan tahlil 100 tiap-tiap subuh. Kan dia berwirid sepenuhnya, kemudian baca Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaitu. Kemudian tunggu baca ya latifu ya kafi, itulah. Orang muda-muda tak kerti nak baca tu, ya latifu ya kafi. Kemudian tunggu terus tahlil 100 kali tiap-tiap hari. Kalau 100 kali tiap-tiap hari, setahun bolehlah 30,000 lebih-lebih. 2 tahun lebih-lebih cukuplah 70,000. Ni hak tahlil subuh je ni, tak siapa kita tahlil di waktu yang lain. Itu atas masing-masing lah pula amalan masing-masing. Tapi tetap ada. Hak duk ngaji tetap ada. Tiap-tiap pagi tahlil 100 kali tahlil. Mana kalau duduk pondok 2 tahun 3 tahun tu cukuplah tahlil 7 laksa. Ni bekalan kepada kita ni. Pada ni. Kemudian ada kematian keluarga kita pun hadiahlah tahlil 70,000 ada di kita ni kepada keluarga kita yang meninggal. Kita hadiah kepada mereka. Lepas tu kita tu dah hadiah licin lah orang kita, kena buat pula. Ada gitu hadiah pahala kebajikan, pahala kita tak luar. Pahala kita tak luar. Tak ada ni. Tapi tahlil 70,000 ni tahlil serta akidah lah. Akidah mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, kalimatut tauhid tu nah. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kalimah mengesakan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kalau tahlilnya banyak tapi akidahnya tidak mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah, banyak mana pun tak ada nilai pada ni. Sebab itulah hak dalam kitab Imam Qurtubi, kitab Tazkirah, hak berkaitan dengan hak Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, nescaya dia akan masuk syurga. Pada ni akhir kalam la ilaha illallah mana kata Imam Qurtubi, la ilaha illallah serta mentauhidkan Allah di akidah kita. Mati dalam keadaan tauhid, tidak mensyirikkan Allah, barulah akhir kalam dengan la ilaha illallah ada nilai. Tetapi walaupun di lidahnya la ilaha illallah, di akidahnya tidak mentauhidkan Allah, tidak ada nilai. Sebab itulah orang yang matinya tidak diakhiri dengan la ilaha illallah, kita tak boleh nak kata lagi ke dia. Sebab itulah dari segi hukum kita talqinkan, laqinu mausakum la ilaha illallah, Nabi perintah. Talqin ni ajar oleh kamu akan orang yang hendak mati dengan la ilaha illallah. Nabi suruh ajar. Tapi Nabi perintah suruh ajar tu perintah sunat, bukan perintah wajib. Pada ni. Jadi kalaulah tak ada orang ajar dia meninggal seorang diri, ataupun ada orang yang ajar la ilaha illallah
tiba-tiba yang nazak yang nak meninggal ni tak turut senyap gitu je sampai ke sudah. Lepas tu macam mana ni? Jangan kita kata pula Allah siangnya ke dia mati tak sempat mengucap. Jangan gigit tu. Bab kiraan di situ bukan hak di lidah semata-mata, tetapi di iman, akidah, tauhid masing-masing. Ada ni. Mana kalau lidah boleh berkata la ilaha illallah tapi tidak disertakan dengan akidah iman mentauhidkan Allah, tidak ada nilai. Sebab itulah seseorang sama ada baik kesudahan al-maut alal iman, baik kesudahan. Kalau kita duk minta itulah Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah ada. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita minta supaya diakhiri dengan husnul khatimah, tidak diakhiri dengan su'ul khatimah. Apa dia husnul khatimah? Al-maut alal iman. Ni iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana godaan syaitan ketika nak mati adalah godaan iman, godaan akidah. Faham tak ni? Jadi husnul khatimah masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan si mati tadi diakhiri dengan kesudahan yang baik. Gitu je lah. Ada ni. Jadi kalau sebut kata tahlil 7 laksa, tahlil serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia nilai? Ada kematian, kita pun hadiahkan tahlil kita 70,000 7 laksa kepada yang meninggal. Tanda ni. Ni tahlil 7 laksa. Jadi 7 laksa ni memang biasa disebut oleh orang-orang tua kita. Sebab itulah orang-orang dulu ni dia tahlil untuk arwah kematian ni dia agak panjang sedikit. Dia ni tahlil 7 malam gitulah. Sebab apa tu? Sebab dia nak mencukupkan jumlah 70,000. Maknanya 10,000 semalaman. 10,000 semalaman 7 malam, boleh 70,000 7 laksa. Mana kalau kita tengok orang mari tu 100 orang, kita tahlil 100, boleh dah 1 laksa 10,000. Kalau mari nampak tak ramai 50 orang je, kita buat 200. Bolehlah juga 10,000 1 laksa. Ada ni. Ni tahlil tak ada berapa banyak, 50 7 60 juga tidak setarang dah. Hak lain tu panjang, hak lain tu panjang. Lillahi ma fis samawati wal ard, panjang hak lain. Ingat baik tu. Hak lain-lain hak baca panjang tu ayat Al-Quran. Sebab saya dapati dalam ramai-ramai tu ada sebahagiannya tak reti nak baca pun. Lepas tu dia turut je. Dia turut hujung-hujung. Hak tarut az-zulumat ila nur, itu hujung-hujung je. Hak tengah-tengah tidak tahu ni. Itu ayat Al-Quran. Kalau baca salah berdosa. Ada ni. Lepas tu fokus kepada tahlil lah, sebab itu majlis tahlil. Tapi orang kita masyarakat ni hak lain panjang, tahlil 60 70 berhenti. Tak ada ni. Lepas tu saya dengan almarhum Tok Guru, saya ikutnya, dia tahlil hak lain tak panjang. Siapa kaya kursi terus tahlil. Tak panjang hak lain. Kita kampung ni panjang hak lain, tahlil pendek. Kita nak capai bilangnya 70,000 7 laksa. Kalau kita buat 3 malam contohnya, mungkin bolehlah 30,000. Ada lagi baki 40,000. Kita bagi anak beranak kita. Arwah ada berapa orang anak? Ada 4 orang anak. 4 orang anak 10,000 bagi satu keluarga. 10,000 bagi satu keluarga, segerakan biar cukup jumlah 10,000 tu. Badan ni. Dia kena gitulah. Sekarang ni kalau baki lagi 40,000, 4 laksa. Anaknya ada 4 orang. Jadi kita serah
kepada satu keluarga 10,000. Boleh 40,000. Ada ni. Lepas tu pula kita nak segera jumlah 10,000 atas satu keluarga tu, nak segera. Tersembahyang subuh berjemaah, tertahlil berapa ratus pun. Tersembahyang zuhur berjemaah, tertahlil berapa ratus pun dalam keluarga kita. Nak cepat boleh 10,000 satu keluarga. Sebab apa? Sebab anak 4 orang sahaja. Kalau anak 8 orang, boleh bagi 5,000 sekeluarga. Ni anak 4 orang. Kalau anak 2 orang, 20,000 bagi satu keluarga. Baru ya. Anak seorang, sebenarnya ni 40,000 bagi satu keluarga. Ada kena gitu lah. Satu keluarga ni pula anak, isteri. Tak kira mana anak, mana menantu pada orang. Kira anak, isteri. Kemudian cucu besar-besar. Kita nak cucu besar-besar. Berapa orang? Cucu besar-besar berapa orang? 3 orang. Boleh dah 5 orang? 5 orang. Maknanya kalau tahlil tiap-tiap lepas sembahyang 100 kali, 5 orang, boleh dah 500. 5 waktu boleh dah 2,500. 4 hari cukup 10,000. Ada kena bajet gitulah, kena segera. Ni contoh panduan. Patut kita lah macam nak buat apa? Nak segera. Kemudian kita ingatlah, kita 5 orang ni, suami, isteri, anak 3 orang. Hak besar-besar dah ni, kita kata hak balik dah ni, kita nak pastikan tahlil ni masing-masing dengar di telinga. Jangan hanya gerak bibir mulut. Kemudian untuk anak arwah, cucu arwah, tak niat pun tak apa kepada arwah. Tapi untuk menantu arwah, ayat ke dia, awak kena niat. Sebab awak bukan anak dia, awak hanya menantu. Kita ayat gitu lah. Adapun anak arwah dengan cucu arwah kita 3 orang ni, tak apalah tak niat pun. Pandai kita nak cukup 7 laksa. Hak kita hadiah dah, kita seorang 7 laksa kepada arwah tu, itu hak suku. Ni hak lepas dah mati ni, hak secara hak baru hadiah ni. Padahal kita tahlil macam mana? Kita tahlil arwah macam mana? Tahlil arwah ikut orang gitu je. Jangan jadikan adah. Jangan jadikan sebagai adah. Orang tahlil, kita pun tahlil. Tahlil kenapa? Kerana kalau tidak tahlil nanti orang akan kata macam-macam. Allah gitu pula. Jadi macam-macam ni. Tanpa ilmu dia jadi macam-macam lah. Bukan salah tahlil tu. Salah adalah kejahilan. Bukan salah tahlil. Ni. Salahnya adalah kejahilan. Hak paling malang laginya, jemput orang tahlil, tetapi anak cucu arwah yang tahlilnya ijma' ulama dapat pahala pada si mati, tidak bertahlil pun, hanya orang lain sahaja yang bertahlil. Ni lagilah malam. Anak arwah, cucu arwah bersembang, duduk sibuk cara makan orang hak duduk tahlil. Dia bertahlil ke tak? Tidak. Jadi dia duduk sibuk nak tetamu rumah tu makan minum. Tu kerja tangan, bukan kerja mulut. Tahlil kerja mulut tak ganggu dia nak siapkan makan tu. Tapi bukan kata mulut tak bertahlil, bukan mulut bersembang. Walhal yang kita naknya hak utama sekali adalah hak ijma' ulama, hak arwah dapat pahala, iaitu anak cucu arwah sendiri. Itu ijma' ulama. Hak waladun salihun yad'ulah tu Nabi kata. Itu memang ijma' ulama tak putus. Adapun orang lain yang tahlil hadiah pada si mati, itu khilaf ulama dah. Tapi pandangan muktamad, arwah si mati dapat pahala juga daripada orang yang menghadiahkan pahala kepada si mati. Tapi memang ada pandangan tidak sampai. Sebab apa Tuhan kata wa anna lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakannya pada masa hidup. Setengah pandangan mengatakan itu perkara-perkara yang jahat. Ada ni. Dia banyak ada khilaf lah di situ, tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya lah kita bertahlil
di rumah arwah sendiri. Kita bertahlil di rumah arwah, kemudian didoakan moga-moga pahala tahlil sampai kepada arwah. Tetapi kita tahlilnya di mana? Di rumah arwah sendiri. Tiap-tiap kebajikan yang dilakukan di rumah arwah tu, sampai rumah tu hancur, pahala dapat pada arwah. Jadi termasuk orang tahlil rumah arwah ni dapatlah pahala. Pahala hadiah, sedekah tahlil, pahala dak siapa? Dia tahlil di mana? Di rumah arwah. Dia buat kebajikan di rumah arwah, maka arwah dapatlah pahala. Sebab itulah kita nak tahlil seeloknya di rumah arwah, bukan di masjid surau. Sebab kita nak buat kebajikan di rumah arwah. Gitu je lah. Anda ni. Tapi pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Jangan buat turut-turut orang, adah semata-mata buat kerana turut-turut saja, takut dikatakan oleh orang. Ni tak jadilah gitu. Ni kalau arwah sendiri tak bagi ilmu kepada anak bini keluarga masing-masing. Jadi gitulah. Anda ni. Buat makan pula sibuk. Kenapa buat makan sibuk? Nanti kan orang kata apa pula tak buat makan? Pula dah. Semua dan takut orang kata. Walaha kita ni orang tetamu yang kita jemput. Pergi masjid surau, pesan malam ni datang ke rumah. Bila orang datang ke rumah kita, siapa-siapa tetamu sekalipun, kita akan jamu, makan minum, bukan gitu. Orang mari rumah kita tu tidak dijemput pun. Dia mari rumah kita bersembang kosong je. Terganggu kita punya urusan. Bukan bersembang kosong. Dia mari rumah kita mengumpat, tapi kita pergi makan minum juga sebab dia tetamu. Ni kita jemput. Mari buat ibadah tahlil, selebih-lebih zikir. Kemudian kita tak mau makan minum. Kita wilah makan minum untuk tetamu yang datang buat ibadah di rumah kita. Hak kita jamu tu, kita hadiah pula pahala yang kita jamu tadi ni kepada arwah. Tu jelah. Tu kata kalau dipandukan dengan ilmu, pahala. Kalau tidak dipandukan ilmu, jadi adah, jadi budaya semata-mata, tak ada pahala. Pokok pangkal balik pada ilmu lah. Mana? Orang minum air rumah orang, rumah dia tu, tuan rumah kan, pergi minum, pergi makan, itu bukan jamuan arwah. Jangan keliru. Jamuan arwah hak tu dicela pada syarak. Mana jamuan arwah, jamuan kematian? Bila berlaku kematian, budaya orang jahiliah, dia akan buat makan. Ni budaya jahiliah. Ada kematian, dia buat makan. Dia panggil kenduri kematian. Itu bid'ah yang dicela tu. Itu niyahah, termasuk dalam hukum meratap. Apa tujuan orang jahiliah? Bila ada kematian, mereka buat jamuan supaya orang mari ramai bila ada makanan. Bila kematian seseorang dihadiri oleh orang ramai, berarti orang mati ni orang hebat. Pandai ni. Orang mati kalau ramai mari di tempat kematian, hebatlah dia. Kalau orang mati, orang mari di tempat kematian tu tak ramai, maknanya orang biasa-biasalah ni, bukan orang hebat. Jadi untuk pastikan menjadi nampak ramai, biar jadi hebat, dia akan buat jamuan kematian. Ini adalah yang dicela pada syarak. Ini dilarang. Ini dilarang. Adapun hak mari tahlil rumah kita makan minum, itu bukan jamuan kematian. Itu jamuan kepada tetamu yang datang rumah kita. Tak nak beza orang kita ni. Ada ni. Dia jamuan kematian tidak ada di tempat kita. Pernah jumpa tak orang buat jamuan kematian? Tak pernah jumpa. Ada kematian, dia pun sembelih lah ayam ke kak, lah dia buat jamuan supaya orang pakak mai ramai. Ada tak tempat kita? Ada. Saya pernah ada pengalaman orang buat makan hari kematian, dapat maklumat kematian.
kita pergilah. Pergi dia ada kemah untuk masuk. Ke takut kita dengar salah. Dia bukan kematian, nak kahwin anak takutnya. Dah tengok dengar kemah untuk masuk. Jadi kita ni takut tersalah dengar. Bukan beritahu kematian, beritahu nak berkahwin anak, takut tersalah dengar. Di selu-selu tanyalah Haji ni, tuan rumah ni. Haji, dia kata Haji meninggal. Meninggal sungguh. Dia pergi bisik-bisik takut, Haji meninggal. Meninggal apa tu? Segar dah rumah, tak malu pula kita. Meninggal sungguh. Kata kenapa jamuan? Pasang dia. Dia buat jamuan jadi orang ramai-ramai. Hak tu dia larang. Tu dia larang. Ada. Tu dia larang. Dia panggil jamuan kematian. Hak tu dia larang. Adapun hanya orang mari tahlil rumah kita, orang mari rumah macam mana tadi lah. Orang mari rumah kita tanpa dijemput, datang ke rumah kita hanya berbuah kosong, ganggu kita punya pekerjaan, kita pun jamu minum dengan makan juga. Ini orang mari rumah kita jemput, dia mari rumah kita bertahlil, selebih-lebih zikir Nabi kata, kemudian rasa balik senyap gitu ya. Orang mari buat ibadah, kita pun jamulah dia. Pahala hak kita beri makan kepada tahlil ni untuk si mati. Gitu je lah. Tiba-tiba kita tak mau buat tahlil kematian. Tak mau buat. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita pun tak berapa nak pergi mana rumah orang malam-malam. Gitu je. Ustaz dia kematian mak ayah tak mau tahlil. Alhamdulillah. Tak ada. Ke nak pergi rumah orang malam-malam? Sebab salah kita nak pergi ke tak mau pergi, nak pergi ke tak mau pergi. Sebab apa? Sebab tak pernah pun nampak batang hidung di masjid surau. Sebab salah nak pergi ke tak mau pergi. Jadi pergi jugalah, ingat kepada generasi hak pergi dah. Kita nak supaya kita ada hubungan dengan generasi anak cucu arwah. Gilah juganya. Sebab apa? Sebab nak ambil hati anak cucu arwah. Mudah-mudahan takut mari masjid surau kata. Jangan hanya tahlil je panggil orang masjid surau. Kamu datanglah masjid surau. Mudah-mudahan anak arwah terbuka hati. Gitulah. Mana cerita kadang-kadang hati kita pun keberatan. Ada ni. Tiba-tiba tambah tahlil. Alhamdulillah. Ke mana? Ke tak puas hati kerana nak makan? Jangan orang tohmoh orang buat tahlil ni kerana lapar nak makan rumah orang. Ada ke orang masjid Gunung Bila seumpama tu? Muju ada kematian. Malam ni kenyanglah kita buat masjidnya. Ada? Lapar benar orang masjid ni. Tak adanya seumpama tu. Dia tohmoh gitu. Dia tohmoh puak tahlil ni bergembira dengan kematian sebab boleh makan rumah orang free malam-malam. Allah bakula tergamuk seumpama tu. Dia tohmoh di fitnah sesama orang Islam. Ada cuma seumpama dia tergitu benar. Kita ni kadang pergi orang tahlil tu, tengok dia punya makanan tu pusing dah. Apalah berat sangat. Kakak-kakak badan dah. Kan orang ni kan tak makan nasi malam-malam kan. Ni dia akak macam-macam jadinya. Rengang-rengang sudahlah. Benda ni kari pak ke. Kari pak segera dah apa dah. Kenapa hati je? Nak nasi kau? Kari pak ke, roti keramak ke, tak apa dah. Tapi dia tohmoh orang ni nak makan rumah orang. Tu tohmohan jahat seumpama tu. Kemudian tak ada nak beza, dia kata buat makan malam tu dia panggil jamuan kematian hak dicela pada syarak. Jamuan kematian hak tu lain. Tu perbuatan zaman jahiliah. Ada kematian buat jamuan besar-besaran supaya pakak mai ramai. Bila mai ramai pada hari kematian seseorang, maka berarti seseorang itu yang dimuliakan oleh orang, mati dia pakak mai ramai. Ini nak duduk situ. Tapi macam mana nak menarik mai ramai? Sediakan makanan. Tu zaman jahiliah. Kita tak ada buat seumpama tu. Ada ni. Lepas tu timbul kata ambil harta anak yatim, tu orang jahil. Tu orang jahil. Tu kata kalau tak mengaji, buat apa sekalipun, bukan setakat tak boleh pahala, terkadang boleh jatuh dosa. Dah, dia ambil harta anak yatim. Mana boleh ambil harta anak yatim? Tapi orang sekarang pandai dah. Dia pandai nak pakai duit mana.
Kadang-kadang kalau orang tu susah, masyarakat yang hantar makanan untuk beri makan kepada tetamu yang mari tahlil malam kat gang. Tu kalau masyarakat kita gitulah. Kalau dia orang susah kematian, orang katalah makanan ringan untuk keluarga arwah sediakan kepada orang mari tahlil malam tu. Kemudian kebanyakan orang mati ni orang tua-tua, anak yatim mana lagi? Cuma hak mati muda-muda tu kena beringat sikit lah. Kalau ada anak-anak yatim. Tapi kalau orang mengaji tak timbul, dia akan pandailah macam mana nak supaya buat makan tu bukan daripada hati anak yatim. Ada ni. Kita nak cerita 2 laksa, 7 laksa, siapa ke tahlil? Tajuk kita bilangan Nabi Rasul terhenti. Setakat 2 laksa je ni. Seketi 2 laksa. Tanya laksa pernah dengar ke tak? Tak pernah dengar ke? 7 laksa. 70,000 tahlil la ilaha illallah. Gimana? Tapi seeloknya kita sendiri kena pastikan kita ni ada tahlil 70,000 la ilaha illallah, serta akidah mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah sama sekali, terutama sekali pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada zat, sahih, kita orang Islam. Tidak mensyirikkan Allah pada sifat, itu sahih, pastikan boleh. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau berpegang dengan akidah Qadariyah, itu akidah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Nanti kita bicara bab wahdaniyah. Qadariyah dia pergi kepada kam muttasil pada perbuatan. Nanti kita bicara di bawah tajuk wahdaniyah. Manapa Qadariyah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita nak pastikan kita bertahlil serta kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita balik semula kepada riwayat yang menghinggakan banyak bilangan anbiya, iaitu seketi 100,000, 2 laksa 20,000, 4,000. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu seketi 2 laksa 4,000 tu 313 orang. Dan pada satu riwayat 314 orang. Adapun kaul yang berkata 15, yakni lebih daripada 300. Ada pula kaul yang berkata 15, yakni lebih daripada 300. Ada 315. Ada riwayat 313, ada riwayat 314, dan ada riwayat 315. Kesemua riwayat ni riwayat yang dhaif belaka. Termasuk riwayat 315 itu riwayat daripada Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad 315 pun riwayat yang dhaif, bukan riwayat yang sahih. 313 sama, 314 sama, 315 pun sama. Ada beberapa riwayat hak berkaitan dengan bilangan Rasul daripada Nabi 124,000 orang. Tapi kalau kita tengok di muka surat 69 tu, tu lagi banyak pandangan tu. Surat 169 tu kita ambil sikit. Muka surat 69 dia muka 69 baris daripada atas, baris yang ke-18 daripada atas. Dan bermula kaul yang muktamad bahawa Nabi itu tertentu dengan manusia juga, tiada daripada jin, tak ada Nabi dengan jin. Dan ada bilangan anbiya pada kaul yang sahih, kaul yang muktamad, tiada seorang mengetahui akan dia, yakni akan bilangannya. Maka iaitu yang lebih aula dari kaul, ada pandangan yang menghingga akan dia. Barangkali masuk yang bukan Nabi atau keluar yang Nabi jikalau dihingga akan dengan bilangan yang tertentu. Tetapi adalah setengah dari riwayat yang dhaif menghingga akan dia, iaitu seketi 2 laksa
4,000. Seketi 2 laksa 4,000. Bukan ya seketi 2 laksa 4,000 makna 124,000. Dan jadi rasul daripada mereka itu 313 orang, dan satu riwayat 314 orang, dan pada satu riwayat 315 orang. Tetapi di riwayat yang akhir ini dhaif. Dan kata Ka'bul Ahbar, bermula anbiya itu 2,000 dan 200,000. 2,000. Tahu 2,000? 2,000. Balik kira lah. 2,000. 1,000 tahu tak? Tahu tak 1,000? 1,000 juta. Ramai-ramai tak tahu dah. Tak jempilang 1,000. 1,000. Dah? Dia 999,000. Lepas 999,000, 1,000 lah. Benda lagi. Dah kita bilang kan 900,000, 990,000, 999,000, kemudian 1,000. Betul lah. Suka pula dah. Kalau 2,000, 2,000 ni 2 juta, 2,000 dan 200,000. Mana apa ni? 2.2 juta. Dan kata Muqatil, segala ambil itu 1,000. Itu juta. Dan 400,000 dan 24,000, iaitu 14 keti 2 laksa 4,000. 14 keti. Mana 14 keti? 4 seketi 100,000. 14 keti. Mana payah nak mengira kita ni? Seketi 100,000. 14 keti tak anda 1.4 juta. Ke mana? Seketi 100,000. 14 keti 1.4 juta. Lepas tu 2 laksa 20,000, 4,000. Mana apa? 1,400,000, 24,000. Maka wajib kita percaya dengan mereka itu atas jalan ijmal juga. Panjang-panjang tu kita beriman atas jalan ijmal. Tapi nak cerita sininya, bilangan Nabi itu sendiri ada beberapa pandangan. Tapi kita masyhurnya 124,000 Nabi. Hak rasulnya 313 orang rasul. Itu hak pandangan yang masyhur bagi kita lah. Tapi pandangan yang muktamad, pandangan yang sahih, tidak dihinggakan berapakah jumlah Nabi dan Rasul. Nabi Rasul ramai, bilangannya hanya Allah yang mengetahui. Tidak dihasarkan, tidak dihinggakan bilangan Nabi, dan juga tidak dihinggakan bilangan Rasul. Tadi hak dua ni 2,000 tu 2,000 dan 200,000. 2,000 dan 2,000 dan 200,000. Mana 2.2 juta tau. 2.2 juta. Itu 2,000. Hak pandangan kedua tu 1.4 juta, 1,424,000. Payah juga kita nak ngira tu. Nak ngira. Main 1,000, lepas tu 2,000. Kita dah bilang pesen tu. Hak bilang seketi 2 laksa 4,000 pun satu hadah kitanya. Tak tahu nak letak jumlah. Itu cara bilangan dalam kitab-kitab lama lah. Itu cara bilangan dalam kitab-kitab lama. Dan yang terlebih afdal daripada segala mereka itu, segala anbiya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengiringi Nabi kita itu Nabi Ibrahim alaihi salam, dan mengiringi Nabi Ibrahim itu Nabi Musa alaihi salam,
dan mengiringi Nabi Musa itu Nabi Isa alaihi salam, dan mengiringi Nabi Isa itu Nabi Nuh alaihi salam, maka yang 5 ini setengah dinamakan dia ulul azmi. Hanya cerita pula di kalangan nabi-nabi ni manakah hak paling afdal? Hak nombor 1 Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Hak 5 ni dia ada letak nombor. Kemudian lagi baki rasul 20 orang. Hak tu tidak dibenarkan, tidak diharuskan kita letak nombor. Yang ke-6, yang ke-7 Nabi mana, yang ke-25 Nabi mana, hak tu tidak diharuskan kita letak nombor. Antara 20 rasul ni dia berlebih kurang antara satu sama lain. Yang diletak nombor hanyalah 5 orang sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Hak 5 ni yang diletak nombor dia. Hak baki lagi tu dia lebih kurang di antara satu rasul dengan satu rasul yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil